Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita UiTM, salam UiTM di hatiku. Jadi anda semua bersama saya hari ini Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Faisal yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar bagi UiTM se-Malaysia. Jadi hari ini kita bersama dengan mahasiswa baru bagi UiTM se-Malaysia bagi di kampus 35 Cawangan dalam slot Minggu Destinasi Siswa. Jadi hari ini kita rasa bertuah kerana kita ada satu slot dalam Minggu Destinasi Siswa bersama dengan pejabat kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru ke Universiti Teknologi Mara. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah buat anda semua kerana anda merupakan sekumpulan kecil daripada puluhan ribu yang mengimpikan untuk menyambung pelajaran ke Universiti Teknologi Mara. Jadi saya ucapkan kepada anda semua selamat datang ke keluarga besar UiTM. Jadi hari ini saya tidak keseorangan. Saya hari ini bersama dengan individu yang tidak asing di UiTM. Bukan sahaja di UiTM, bahkan di negara Malaysia yang pakar mengenai dengan perlembagaan. Jadi hari ini saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz selaku penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Jadi apa khabar Prof Datuk? Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Hafiz. Jadi sebenarnya Datuk hari ni saya rasa seperti pengacara di televisyen sebenarnya. Ya betul lah ni. Sebab berasa bertuah lah kerana dengan Datuk, Prof Datuk banyak terlibat dengan di kacamata TV. Jadi Datuk ini merupakan individu yang tidak asing lagi di negara kita. Jadi Datuk menceritakan tentang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Mungkin mahasiswa baru tertanya-tanya sebenarnya apakah itu sebenarnya kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Jadi boleh tak Datuk kalau kita teruskan untuk kita memperkenalkan kepada mahasiswa baru sebenarnya adakah Datuk dah bersedia untuk kita memperkenalkan kepada semua apa itukah pejabat kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Okey, sebenarnya ramai tertanya-tanya Datuk, Prof Datuk, apakah itu sebenarnya kursi Institusi Raja Melayu dan kenapa sebenarnya ia wujud di UiTM? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku. Sebelum saya jawab soalan Hafiz tu, saya nak juga mengambil kesempatan ini. Saya fikir ini adalah hari istimewa untuk saya, untuk bersama dengan anak-anak mahasiswa dan mahasiswi yang menjejakkan kaki walaupun di alam maya, betul ya, menjejakkan kaki ke Universiti Teknologi Mara yang kita kasih ini. Ya, semoga kehadiran dan kejayaan anak-anak mahasiswa ini akan digunakan sepenuhnya bagi mengisi peluang untuk mendapatkan ilmu di Menara Gading, dan kita adalah insan-insan yang bertuah kerana dapat bersama dengan ataupun menuntut ilmu di Universiti Teknologi Mara ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah. Alhamdulillah, ya. Baik, salam kenal, salam silaturahim dari kursi Institusi Raja-Raja Melayu, pejabat kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara. Saya merupakan penyandang kursi, ya. Mungkin yang tertanya-tanya, macam Hafiz cakap tadi, tertanya-tanya apa tu kursi tu. Sebenarnya kalau saya pergi kat luar pun ramai orang tanya, bukan dalam kalangan mahasiswa pun ramai orang tanya, apakah itu kursi? Sebab kalau anak-anak mahasiswa tengok, ya, di belakang kami ni ada ejaan dia, KURSI, Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Ia merupakan, kalau dalam bahasa yang lebih mudah difahami, ia adalah berbentuk seperti singgahsana. Suatu yang sangat tinggi kedudukannya, dan ia merupakan satu jawatan akademik. Kalau kita kata penyandang kursi ni, ia adalah suatu jawatan akademik yang ditubuhkan oleh Universiti Teknologi Mara bagi melihat apa yang berkaitan dengan Institusi Raja-Raja Melayu. Maknanya kalau di kursi ni kita ada seorang profesor yang menjadi penyandang, dan saya merupakan penyandang yang kedua. Kursi ini ditubuhkan pada tahun 2018, yang mana penyandang pertama iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling sebagai penyandang kursi yang pertama, dan ia adalah satu pejabat di UiTM ini yang ditubuhkan untuk melihat
hal-hal berkaitan dengan institusi beraja. Dan mungkin selepas ini kita akan huraikan apakah tugasan-tugasan yang ada di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Saya datang ke sini, ke Pejabat Kursi ini pada tahun 2020, September 2020. Dan kursi ini meletakkan satu tugas yang sangat penting, terutamanya dari segi kajian-kajian akademik dan juga memperkenalkan tentang institusi Raja-Raja Melayu. Kenapa dia ada kat UiTM? Kenapa dia ada kat UiTM agak-agaknya? Rasa mahasiswa pun nak tertanya-tanya kenapa dekat UiTM. Ya, kalau di negara kita ni kita ada lebih kurang 20 universiti awam ya. Yang bertuahnya ialah Universiti Teknologi Mara. Dan untuk makluman mahasiswa dan mahasiswi juga, mungkin kalian pernah dengar tentang Majlis Raja-Raja ya. Majlis Raja-Raja ini adalah satu institusi raja yang sangat penting di negara kita, dan kursi ini ditubuhkan oleh Universiti Teknologi Mara dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Maknanya bukan senang nak buat kursi ni atau nak tubuhkan pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu ni. Jadi kita ditubuhkan dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Dan UiTM lah sebenarnya, kenapa dia ada di UiTM? Sebab UiTM adalah universiti yang cuba menjaga ataupun menjamin ataupun memberikan penerangan-penerangan, penjelasan, melihat masa depan kepada institusi Raja-Raja Melayu. Jadi ia amat bersesuaian dengan objektif penubuhan UiTM itu sendiri, yang mana kalau kita tahu UiTM ini berpunca daripada satu peruntukan dalam perlembagaan yang utamanya ialah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Bumi Putera ya. Dan ia juga yang saya fikir mahasiswa juga tahu bahawa Chancellor ini adalah pimpinan tertinggi lah yang ada pada sesebuah universiti. Chancellor kita ialah yang di-Pertuan Agong ya. Kenapa yang di-Pertuan Agong? Sebab baginda ni sebab universiti ini adalah universiti yang ditubuhkan di bawah perlembagaan, bawah perkara 153, yang mana perkara 153 itu menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong lah yang menjaga kepentingan orang Melayu, anak negeri Sabah Sarawak dan juga kepentingan komuniti-komuniti lain. Jadi di sini kursi ini berada di Universiti Teknologi Mara. Kenapa? Kerana Universiti Teknologi Mara sedar akan kepentingan institusi beraja. Keduanya, Universiti Teknologi Mara sedar akan cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum ini. Dan ketiga, mungkin Universiti Teknologi Mara juga tahu bahawa institusi ini, institusi pendidikan tinggi Universiti Teknologi Mara ini adalah sangat berkait rapat dengan institusi Raja-Raja Melayu. Saya ringkas satu lah. Betul, saya rasa ringkas dan padat. Saya pun dah faham kenapa perkataan kursi ni diibaratkan sebagai singgahsana dan kenapa ia wujud di UiTM, sebab Universiti Keramat ini sedar bahawa kepentingan Raja-Raja Melayu itu penting dalam menjaga negara kita. Dan kita punya di universiti kita, Chancellor kita pun daripada Seri Paduka yang di Pertuan Agong. Betul. Jadi kepentingan Raja-Raja Melayu itu penting. Dan kewujudan institusi Raja-Raja Melayu ini ataupun kursi institusi Raja-Raja Melayu di UiTM ni merupakan satu kelebihan kepada kita, ya Prof Dato'? InsyaAllah. Jadi kita dah tahu apa itu kursi institusi Raja Melayu dan kenapa ia wujud di UiTM. Dan ini yang terpenting juga, apakah peranan kursi institusi Raja-Raja Melayu kepada mahasiswa UiTM, ataupun kita nak memperkenalkan apakah peranan kursi ini kepada mahasiswa UiTM, khususnya kepada mahasiswa baru UiTM. Ya, selepas ini mahasiswa-mahasiswi akan saya sebelum tu lah Hafiz, saya nak undang lah selepas ini kalau kita boleh jumpa face to face kan, datanglah serbu ke kursi institusi Raja-Raja Melayu ni. Pejabat kita adalah di tingkat 5 di bangunan kita panggil kat sini apa, bangunan fakulti library undang-undang, Pitar undang-undang ya, di tingkat 5. Peranan kita sebenarnya pertama ialah untuk melestarikan institusi Raja-Raja dalam kalangan warga UiTM, terutamanya mahasiswa-mahasiswi,
Dan ia juga untuk warga UiTM. Melestari ni maksudnya untuk menceritakan peranan, menceritakan tentang kedudukan, bagaimana hubungan institusi beraja dengan negara kita. Jadi kadang-kadang saya tahu para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi memang biasa dengar yang di-Pertuan Agong, raja bagi negeri-negeri. Kalau rakan-rakan dari Sabah Sarawak atau Melaka dan Pulau Pinang, mereka tidak mempunyai raja, tetapi mereka mempunyai yang di-Pertuan Agong dan yang di-Pertuan Negeri. Kita kena tahu siapa yang di-Pertuan Negeri, bagaimana hubungannya dengan institusi beraja. Itulah yang akan kita sampaikan kepada warga UiTM. Dan sebetulnya dia bukan setakat mengetahui. Kita mahu warga UiTM, terutamanya mahasiswa-mahasiswi, sebagai pewaris bangsa, sebagai perisai warisan. Yang ini kita punya hashtag tau. Memperkenalkan, dan bukan setakat mengetahui tetapi juga menghayati tentang peranan-peranan yang dimainkan oleh institusi beraja. Justru antara peranan yang kursi institusi Raja-Raja Melayu boleh lakukan ataupun berkongsi dengan mahasiswa dan mahasiswi ini ialah dengan menyampaikan apa yang ada dalam sejarah kita tentang Raja-Raja Melayu. Sekurang-kurangnya kita faham tentang sejarah. Saya tahu kalian memang dah belajar contoh raja, berperlembagaan dan sebagainya di tingkatan 4, tingkatan 5 dahulu kan. Tetapi di sini kita mahu mengemaskan lagi, memperkemaskan lagi kefahaman dan penghayatan kita. Jadi insya-Allah kursi akan sentiasa bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi sekiranya kalian mahukan kefahaman dan penghayatan yang lebih mendalam bersama dengan institusi Raja-Raja Melayu ini. Dan selain itu di Jabat Kursi juga telah bersama dengan Pusat Co-Curriculum Universiti Teknologi Mara, kita telah memperkenalkan 2 kursus utama dengan tajuk Raja Berperlembagaan. Dekat sini saya nak mengundang semua mahasiswa, mahasiswi juga untuk menyertai kelas yang disediakan. Ya, kita bagi kod dia teruslah. HPD 138, HPD 238. Dalam kursus ini, mahasiswa dan mahasiswi akan diperkenalkan dengan sejarah dan amalan raja-raja di negara kita, amalan sistem beraja di negara kita. Dan kalau dululah semasa kita boleh buat face to face, kita boleh bebas bergerak ke mana kita menganjurkan program yang kita panggil kedaulatan monarki, yang mana kita akan sendiri pergi melihat bukan saja setakat pembentangan, tapi boleh membuat on the ground. Kita boleh tanya, kita boleh interview, kita boleh memberikan penerangan tentang institusi beraja kepada masyarakat awam. Jadi kita ada beberapa aktiviti lah, ya, dan bersama dengan pejabat kursi juga kita ada satu kelab pelajar, ya, gerakan GAMA nama dia, ringkasannya ialah GAMA. Kumpulan pelajar yang menyertai untuk mempertahankan ataupun untuk memahami sistem beraja atau monarki di negara di dalam UiTM, untuk pelajar UiTM menyertai kelab tersebut. Dan saya juga undanglah kalian untuk menyertai kelab ni. Jadi adalah aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan bagi pelajar UiTM. Jadi dari segi umumnya kita ada yang formal, maknanya bagaimana kursi bersama dengan mahasiswa-mahasiswi ialah dengan formal, iaitu melalui co-curriculum berkredit tadilah, ya, kursus Raja Berperlembagaan. Saya percaya di seluruh cawangan, dan setakat ini kebanyakan cawangan, hanya 2-3 cawangan saja yang belum menawarkan kursus HPD 138 dan 238. Dan selain itu kita juga aktif di media-media sosial. Nanti kita cerita program kita. Stay tune. Okey, jadi Prof Datuk pun dah kongsikan apakah peranan kursi kepada mahasiswa UiTM. Jadi kepada mahasiswa UiTM, mahasiswa baru UiTM, tadi Prof Datuk pun ada menceritakan tentang sejarah. Jadi apakah sejarah penubuhan UiTM, sejarah Raja-Raja Melayu. Prof Datuk pun ada menyebutkan Perlembagaan Perkara 153. Jadi sebenarnya saya sendiri sebagai mahasiswa UiTM, kita tak boleh lari dengan Perkara 153.
dan juga perlembagaan. Jadi kalau anda berminat untuk mengetahui tentang perlembagaan, tentang Raja-Raja Melayu, jangan lupa untuk daftar untuk kod HPD 138 ataupun HPD 238 untuk di semester akan datang. Dan pada masa yang sama, kalau anda berminat untuk menyertai Persatuan Gamma untuk menceritakan lebih lanjut yang mempertahankan institusi kursi Raja-Raja Melayu ni, jangan lupa untuk sertai yang telah saya sebutkan ini. Jadi kita dah tahu apa itu kursi, kita dah tahu peranan kursi kepada mahasiswa UiTM. Jadi kepada anda, janganlah malu, janganlah segan kalau ada masa untuk turun ke pergi ke kursi institusi Raja dan Raja Melayu, turun ke sini sebab Prof Datuk mengamalkan sikap terbuka untuk menerima pandangan mahasiswa. Macam Prof Datuk kongsikan tadi, nak pergi ke sini arah 5, saya sesat. Saya tekan 2 tak jumpa, tekan 3 tak jumpa, tekan 4 tak jumpa. Tak apalah tu. 5 baru saya jumpa. Tingkat Jadi 5. Kita alhamdulillah tingkat 5. berjumpa. Jadi jangan malu, jangan segan untuk berjumpa, memberikan pandangan di aras 5 pitar undang-undang untuk ke pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu. Jadi mungkin kita boleh beralih ke soalan seterusnya, Prof Datuk. Okay. Sebenarnya soalan yang seterusnya mungkin sedikit mencabarlah kepada kita ataupun kepada Prof Datuk untuk kongsikan kepada mahasiswa baru. Jadi soalan ketiga berbunyi, apakah sebenarnya sumbangan kursi institusi Raja-Raja Melayu dalam menerapkan kepentingan institusi Raja-Raja Melayu dalam kalangan pelajar UiTM? Okey. Saya cubalah. Saya cuba. Pertama, saya dah juga jelaskan tadi kita kata penubuhan pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu ni adalah dengan perkenan Majlis Raja-Raja sendiri. Saya harap mahasiswa tahulah apa itu Majlis Raja-Raja. Boleh saya jelaskanlah sikitlah ya. Majlis Raja-Raja ini adalah satu institusi yang lebih dahulu wujud daripada negara kita. Maknanya pada pertama kali ia diwujudkan pada tahun 1896 oleh raja-raja dari negeri-negeri Melayu bersekutu ya pada masa itu, negeri Perak, Pahang, negeri Sembilan dan Selangor ya, negeri-negeri Melayu bersekutu, dan raja-raja bertemu untuk kepentingan orang Melayu. Masa itu kita di bawah naungan British kan. Yes. Ada orang kata kalau untuk Melaka dan Pulau Pinang di bawah penjajahan British. Jadi ini menunjukkan bahawa perkenan yang diberikan oleh institusi tertua negara itu kepada kursi ini meletakkan tanggungjawab yang amat besar pada kursi. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, peranan kursi ialah untuk memastikan kalian faham tentang kedudukan, peranan dan fungsi institusi-institusi ini. Dan saya harap kalian pasti tidak akan mengecewakan kami di pejabat kursi dengan memberikan perhatian yang sewajarnya dan mahu mempelajari tentang institusi tertua di negara kita ini. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, negara kita berada di bawah pentadbiran ataupun penjajahan kuasa asing sejak tahun 1511. Yes. Apabila Bengali Putih, Portugis lah yang kita belajar form 1 dulu kan. Sejarah kan. Portugis Alfonso de Albuquerque telah berjaya menawan kota Melaka pada tahun 1511. Bermula dari saat itu negara kita berada di bawah pentadbiran kuasa asing. Sampailah kita merdeka pada tahun 1957. Cuba anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian hitung berapa tahun sebenarnya. Saya dah hitung sebelum ni. Cuba hitung sekarang berapa tahun. Dari tahun 1511 berakhirnya penjajahan itu pada tahun 1957. Kan? Anak-anak mahasiswa-mahasiswi akan dapat jawapannya ialah 446 tahun. Satu jangka masa yang lama. Mari kita tengok abad pula. Berapa abad? 4 abad setengah. Lama tu. 4 abad. Bila 400 tahun, ya kira 100 tahun ada satu abad kan? Jadi 400, lebih kurang 450 tahun. Beberapa siri perjanjian yang dilakukan oleh British dan juga Raja-Raja Melayu. Jadi di sini kita mahu menghayati keadaan negara kita semasa kita dalam penjajahan itu. Jadi saya harap mahasiswa-mahasiswi
letakkan tanggungjawab ini untuk mengetahui sejarah negara itu dengan mata hati kita, lihat apa yang sebenarnya penjajah itu telah buat. Jadi di sinilah pada saya menjadi peranan yang amat penting untuk kursi institusi Raja-Raja Melayu, membawa mahasiswa-mahasiswi sekalian menyelusuri sejarah dan apa yang telah dilalui negara dalam masa penjajahannya 446 tahun itu. British saja berada di negara kita lebih kurang 129 tahun. Sebelum Perang Dunia Kedua 112 tahun, selepas Perang Dunia Kedua lebih kurang 17 tahun. Maknanya ia adalah suatu jangka masa yang sangat panjang. Sangat panjang, yang kadang-kadang guru kita mungkin cakap 1511, tapi bila kita merdeka 1957, kalau kita tak kira tahun tu, kita rasa macam tahun tu tak bermakna. Tak bermakna. Dia rasa macam sebut je angka tu kan. Nombor. Tapi bila kita tengok 400 tahun lama kot kan. Betul. Lama kot 400 tahun. Kita biasanya, kalau orang biasa lah, boleh hidup lebih 70 tahun lah. Sekarang orang muda pun dah cepat kan. Betul. Dia macam 70 tahun 70 tahun kita ada berapa. Jadi sangat lama. Jadi inilah peranan yang sangat mencabar bagi institusi pejabat kursi institusi raja-raja untuk membawa kesedaran begini dalam kalangan mahasiswa. Kalian mungkin lahir dalam zaman milenium, zaman yang sangat canggih, yang informasinya berada di tapak tangan dan hujung jari, yang sangat-sangat memudahkan dari segi maklumat itu. Jadi kita juga di kursi mempunyai tanggungjawab untuk memastikan maklumat yang sampai kepada mahasiswa dan mahasiswi itu adalah maklumat yang tepat berkaitan dengan institusi beraja. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekarang lihat, ramai orang menulis tentang institusi beraja. Tetapi kadang-kadang orang yang menulis di media sosial itu mempunyai kefahaman masing-masing. Kita sebagai pelajar atau mahasiswa di universiti-universiti ini, di universiti yang kita kasih ini, ialah untuk memahami, mengetahui fakta yang sebenar. Kita tidak mahu, itu tanggungjawab kursi, untuk memastikan mahasiswa mendapat informasi yang tepat dan benar. Dan kita tidak mahu pelajar atau mahasiswa UiTM disogokkan atau terpesona dengan bicara-bicara yang tidak berdasarkan akademik, tidak berdasarkan intelektual. Dan ini yang tanggungjawab kursi, yang agak mencabar sebenarnya. Sebab apa? Mungkin kita nak sampai, macam kami di pejabat kursi, saya sebagai penyandang dan rakan-rakan saya yang lain di pejabat kursi ini sukar secara fizikal untuk berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi. Jadi ini adalah satu cara bagaimana bila kita tubuhkan pejabat kursi ini menjadi satu tool, satu alat bagaimana universiti boleh sampai kepada mahasiswa tentang isu-isu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Jadi cabaran yang ada juga dalam keadaan maklumat-maklumat yang mungkin kadang-kadang disebut dalam media sosial tu yang kalian baca setiap hari itu perlu disahihkan. Bukan nak kata kita saja yang tahu, bukan. Tapi bukan saja hanya orang pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu saja tahu, bukan. Tapi kita boleh berbincang, kita boleh mengetahui tentang sumber-sumbernya. Kalau tidak yakin, kita boleh bantu. Kalau tidak yakin tentang suatu maklumat, kita ada di pejabat kursi untuk mahasiswa bertanya atau berkongsi. Macam Hafiz cakap tadi, kita sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kalian mesti fall in love for the first time tengok pejabat kursi lah. Mesti jatuh cinta pada pertama lah dengan pejabat kursi kan. Jadi mudah untuk kita berhubungan. Jadi cabaran perkara yang perlu ataupun menjadi aspirasi pada pejabat kursi ini supaya semua mahasiswa dan mahasiswi dapat mengenali institusi Raja-Raja Melayu dari Majlis Raja-Raja yang di Pertuan Agong dan raja di negeri-negeri, mengenai peranan mereka dengan maklumat-maklumat yang tepat dan sahih, dan maklumat-maklumat atau perbahasan-perbahasan tentang institusi ini secara terbuka dan secara ilmiah.
Kita tidak mahu yang ini key issue lah, key point dia adalah kita perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang sahih. Dan sekiranya kita perlu wacanakan, marilah kita wacanakan. Saya undang semua mahasiswa-mahasiswi untuk mewacanakan isu-isu, berbincang, berbahas dengan tujuan satu je, untuk mencari kebenaran dan kebaikan untuk negara kita. Harap dah jawab soalan Hafiz. Saya rasa Entahlah. bila Prof Datuk jawab tu, saya terfikir dengan 400 tahun yang lama tu. Macam tiba-tiba saya terdiam. Lama tempoh masa tu untuk kita dalam 1 tahun pun dah lama. Macam mana dengan 400 tahun? Bagaimana dengan pejuang bangsa terlebih yang dahulu, zaman dahulu memperjuangkan anak bangsa untuk zaman sekarang. Jadi pengorbanan itu sebenarnya penting untuk kita buat ataupun kita korbankan untuk di masa hadapan. Jadi disebabkan itu saya tertanya-tanya, apakah sumbangan saya untuk anak bangsa di masa akan datang? Dalam 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang, adakah kita dah berikan sumbangan yang baik? Jadinya kepada mahasiswa baru, kalau baru hari ni kita terbuka mata, terbuka minda untuk kita menelusuri apakah kepentingan Raja-Raja Melayu itu sendiri, inilah masanya untuk kita pelajari kepentingan. Jadi macam yang kita tahu, ilmu itu adalah penting untuk kita memahami sejarah. Betul kan saya, Prof Datuk, kalau saya salah, kita merdeka disebabkan perlembagaan. Betul Prof Datuk? Sebab perlembagaan itu adalah simbol kemerdekaan. Betul, simbol kemerdekaan. Jadi tak ada perlembagaan, tak merdeka. Jadi sebenarnya kita perlu faham ilmu itulah penting. Tapi walau bagaimanapun, dalam kita menuntut ilmu kepada mahasiswa baru, kita perlu menjaga adab. Kalau kita tiada adab, kita tak akan dapat ilmu. Kalau kita mempunyai adab, sudah pasti kita akan mempunyai ilmu. Jadi kepada mahasiswa baru, inilah masanya untuk kita berfikir untuk anak bangsa kita pada masa akan datang. Kita perlu sumbangkan untuk negara yang kita cintai, iaitu negara Malaysia. Di masa akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bahkan dalam 100 tahun akan datang, kita ada sumbangan kepada negara yang kita cintai ini. Jadi menceritakan zaman milenial ni, Prof Datuk, banyak sebenarnya program yang dianjurkan oleh pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu. Jadi kepada mahasiswa baru, saya mengundanglah semua untuk melayari media rasmi pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu di Facebook, di Instagram, untuk kita pelajari. Kalau di situ ada ilmu, kalau di kelas kita belajar ilmu secara formal, kalau di Facebook mungkin secara tidak formal. Jadi marilah kita beramai-ramai untuk melayari media rasmi kursi institusi Raja-Raja Melayu. Di situ bagi saya banyak input, antaranya program bual bicara wacana daripada Prof Datuk sendiri. Banyak sebenarnya yang kita belajar. Saya belajar daripada Prof Datuk, sebab Prof Datuk sendiri pun tidak asing di kaca mata televisyen. Jadi kepada mahasiswa, mahasiswi baru, marilah kita bersama-sama untuk follow media rasmi kursi institusi Raja-Raja Melayu untuk kita mendapatkan ilmu. Di situ saya belajar tanpa secara tidak rasmi. Kita zaman sekarang ni kita fleksibel. Kita sebenarnya belajar benda-benda macam ni chill je. Chill je. Dia macam nak suruh kita rasa macam suatu pengisian. Kalau pelajar engineering lah contoh. Hafiz macam tepat je saya engineering. Ya. Macam sebab saya dah tahu sebenarnya. Hafiz buat engineering. Kan nak tahu tentang sejarah tu suatu yang macam tak samalah skru dengan sejarah kan. Tapi sebagai kita warga negara, kita kena tahulah. Sebab sejarah tu bukan milik orang sejarah saja. Sejarah tu milik kita semua. Kalau mahasiswa yang buat dekat fakulti undang-undang contohnya, itu kena juga tahu sejarah. Pelajar engineering kena juga tahu sejarah. Jabat kursi insya-Allah adalah isu-isu yang berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Kadang-kadang kita banyak juga perkara-perkara yang kita kena bincang. Benda boleh bincang, buat apa tak boleh bincang? Benda boleh bincang kan? Benda boleh bincang kan? Okey. So, sorry ganggu Hafiz. Tak apa. Sebab itulah komunikasi dua hala. So kalau barulah saya dengan Prof Datuk rasa terhibur. Macam mana kalau mahasiswa baru datang ke sini, banyak sebenarnya input yang boleh kita dapat. Jadi marilah kita memberikan idea dan pandangan. Boleh follow media rasmi kursi institusi Raja-Raja Melayu di Facebook ataupun di Instagram. Jadi mungkin kita boleh beralih seterusnya dengan soalan yang seterusnya.
Macam kita tahu Prof Datuk banyak menjelma di kacamata televisyen, di Facebook, di program sana sini. Sebenarnya apakah inspirasi ataupun pengalaman yang Prof Datuk boleh kongsikan kepada mahasiswa baru ni untuk mereka lebih bersemangat, untuk lebih menjalani kehidupan seharian yang dapat menyumbangkan kepada anak bangsa? Mungkin Prof Datuk boleh kongsikan inspirasi dan pengalaman sebenarnya tu. Tak nak cerita, Kak Gika dah tahu tak nak datang. Tak nak cerita. Kalau cerita nanti tak nak datang kat kerusi. Tak apalah. Baik, boleh saya perkenalkan diri saya? Boleh, Prof Datuk. Saya hulurkan salam silaturahim macam tadi, salam kenal, salam silaturahim. Tadi kita salam UiTM di hatiku lah. Nama saya Syamrahayu Abdul Aziz. Kalau dekat sini saya berpangkat sebagai profesor dan saya mempunyai ijazah Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang jenayah dan hak asasi. Saya dianugerahkan pangkat Datuk pada awal tahun ini. Dan kemudiannya saya nak cerita ni, itu saya sekarang. Saya dulu adalah seorang pelajar yang sangat timid dan sangat rajin belajar. Sangat puji diri sendiri. Saya rasa tu rajin belajar. Sangat rajin belajar. Sebab apa? Saya orang susah. Saya orang susah. Jadi orang susah tu macam mana orang kampung. Lepas tu bayangkanlah umur saya 53 sekarang. Masa saya kecil-kecil dulu, saya dibesarkan oleh ibu bapa saya. Keluarga saya sangat besar, lebih kurang 11 orang. 11 orang lah, bukan lebih kurang lah, 11 orang adik-beradik saya. Jadi bila kita orang susah ni, kita nak belajar, nak dapat ilmu. Saya tidak pilih pun khusus undang-undang itu. Saya tak pilih pun. Jadi saya buat undang-undang, saya buat undang-undang syariah, saya buat undang-undang perbandingan. Lepas tu saya buat PhD dan saya ada diploma lepasan ijazah. Ada 5 lah lebih kurang saya punya ijazah tu. Orang kata apa? Kecintaan kepada ilmu tu. Jadi macam bila mahasiswa-mahasiswi dah dapat tempat dekat universiti ni, aspirasinya ialah supaya kita akan graduate. Tapi semasa kita nak graduate tu, apa kita kena buat? Cari ilmu. Ilmu tadi macam saya katalah, kalau kalian masuk fakulti engineering, kalian masuklah fakulti apa lagi yang ada, pendidikan ke undang-undang ke apa, architecture ke apa kan. Tetapi kita perlu tahu bahawa sebagai seorang warga negara apa. Jadi pada saya dulu, masa saya buat undang-undang dulu, saya tidak diberi tunjuk ajar. Maknanya kita belajar undang-undang, saya tak tahu. Selepas itu barulah tahu tentang kesedaran apa tentang kenegaraan ini. Jadi apabila pertamalah saya nak cerita ya. Pertama, apabila mahasiswa menjejakkan kaki ke Menara Gading ini, tuntutlah ilmu tu. Maknanya mencari ilmu bukan saja dalam bidang yang kita buat, tetapi juga mencari ilmu-ilmu lain yang menjadikan diri kita ni insan, manusia yang lengkap. Tadi Hafiz sebut tentang adab dan sebagainya. Jadi bukan setakat kita dapat segulung ijazah itu suatu yang kita banggakan saja. Jadi kita banggakan dengan diri kita. Jadi diri kita itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan yang diciptakan mempunyai hala tuju dan mempunyai objective in life. You must have objective in life. Kita mesti ada tujuan dalam hidup. Bukan setakat nak kerja besar dan sebagainya. Tujuan dalam hidup. Dalam konteks ini saya nak heret kepada institusi Ajar Melayu. Sebab apa? Apabila kita ada tujuan dalam hidup sebagai seorang warga negara, kita ada ilmu dan kita pada setiap masa hendaklah mencintai, menghargai ilmu dan juga institusi-institusi warisan. Sebab apa saya sering menyatakan begini, Hafiz, jangan diroboh rumah pusaka. Kita belum tahu adanya batu bata untuk kita binanya semula. Kalaulah kita tidak menjaga institusi beraja ini, maka institusi itu akan hilang. Apabila hilang, kita tidak tahu adakah ianya suatu sistem yang lebih baik pada institusi yang kita ada ini. Jadi apa yang memberikan aspirasi kepada saya untuk berada di tempat ini ataupun berada dalam satu situasi di mana saya terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi
memberikan kefahaman tentang perlembagaan, saya guna satu hashtag lagi tau. Hashtag. Merakyatkan perlembagaan. Merakyatkan. Merakyatkan perlembagaan. Jadi hashtag ni saya dah guna dalam 5-6 tahun. Dan Alhamdulillah saya fikir kalau mahasiswa-mahasiswi nak ramaikan hashtag tu, nak banyakkan hashtag tu, bila dekat Instagram ke apa kan, gunakan hashtag merakyatkan perlembagaan. Cabaran-cabarannya ada, tapi pada saya lah, bukan ni takut cakap ni kan jadi ni pula kan. Jadi ni lah. Jadi tapi saya dengan hasrat untuk berkongsi. Setiap hari sebenarnya saya berfikir tentang institusi, bagaimana negara kita. Mahasiswa-mahasiswi, kalau umur kalian 19, 20, 18, 19, 20 tahun sekarang kan, dalam masa 36 tahun lagi kita akan mencapai 100 tahun merdeka. Apa cita-cita kalian? Hafiz, cita-cita 100 tahun, 36. Hafiz sekarang umur berapa? Tak apa, umur bukan rahsia. Sekarang saya muda lagi. Muda lagi. Bagi mahasiswa baru je, saya baru 23 tahun. 23 campur 36. Dalam 59. 59 tu sihat lagi. Maknanya masih lagi sedang berkhidmat. Dan saya kata that age adalah at the peak of the career tau. Masa tu kalian berada pada career yang paling tinggi. Saya 53 tahun. 53 tahun ini. Maknanya pada masa itu kalian akan berada pada satu tempat yang sangat tinggi. Dah dapat ilmu, dah dapat jadi rakyat yang baik, dah dapat jadi warga negara yang baik, menjaga institusi raja. Pada masa itu, pada masa Malaysia 100 tahun merdeka tu, kalian nak buat apa masa tu? Mungkin Hafiz nak jadi apa Saya bercita-cita sebagai pegawai takbir diplomatik. Okey, masa tu mungkin dah jadi KSN. Amin. Ketua Setiausaha Negara. Paling tidak pun KSU, Ketua Setiausaha bagi kementerian-kementerian. Jadi pada saya lah, ini suatu yang mahasiswa kena buat dan aspirasi. Saya dulu, saya minta maaf, tapi saya memang tidak tahu apa cita-cita saya. Saya cuma tahu saya mesti dapat ilmu, saya mesti jaga negara saya sebab saya sentiasa dipesan oleh ibu bapa saya untuk menjaga agama bangsa dan negara. Tiap-tiap hari ibu bapa saya, bapa saya lah terutamanya, menyuruh saya untuk pergi belajar, jaga agama bangsa dan negara. Dan pesan ini saya sampaikan kepada kalian semua lah. Ya? Pada kalian, jaga agama bangsa dan negara. Sebabnya itu pada saya, kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita, anak Malaysia lah. Kalau dekat untuk mahasiswa UiTM ni, untuk anak-anak Bumi Putra kita. Tapi saya bukanlah nak kata, bukanlah untuk Malaysia. Tapi kita semua anak Malaysia ni perlu menjaga negara kita dan itulah aspirasi kita. Apabila kita mencapai usia 100 tahun merdeka, kalian berada pada puncak, ini saya nak ingatkanlah, kalian berada pada puncak kerjaya dan profession yang diambil. Maka pada masa itulah juga kalian akan menentukan ke mana hala tuju negara kita, di mana letaknya institusi-institusi penting dan institusi-institusi warisan ini. Dan pada masa itu kalian akan juga mesti ingat pada saya lah. Kalau saya dah tak ada, bacalah Al-Fatihah kan. Jadi maknanya saya nak kata kalian adalah pewaris bangsa. Kalian adalah orang yang akan menjaga negara. Tak lama, 36 tahun je 100 tahun. Kenapa mahasiswa-mahasiswi 100 tahun tu penting? Kerana it's a mark of civilization. Ia adalah satu petanda kepada ketamadunan Malaysia. Kalian jagalah negara ini dengan menjaga institusi-institusi pentingnya dan elemen-elemen penting untuk negara. Dan kalian jadilah orang yang mempunyai pegangan agama yang kukuh, mempunyai jati diri yang jati diri yang tinggi, ya. Jadi perlulah pada saya itulah hasrat saya dari dulu. Sebab tu masa saya dekat universiti, sebab tu saya kata saya rajin sikit lah. Saya membaca banyak buku. Walaupun saya buat undang-undang, saya suka budaya, saya suka politik, saya suka sejarah. Tapi saya tak pandai matematik. Saya hampir fail lah matematik. Matematik.
Okey. Jadi saya terinspirasi pula mendengar Ya. inspirasi daripada Prof Datuk sendiri, pengalaman. Jadi saya rasa saya terfikir satu lagu, anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah mengalir keringat, bumi dipijak milik orang. Jadi sebenarnya lagu tu memberikan kita kesedaran sebenarnya. Saya tak tahu bagaimana kita, adakah kita tahu kewujudan lagu itu sebenarnya, sebab bagi saya lagu itu dapat menggambarkan supaya kita dapat menjaga negara kita walaupun kita dah merdeka 100 Betul. tahun, kita dah merdeka 150 tahun. Kalau kita nak menceritakan soal kemerdekaan, sebenarnya adakah kita dah merdeka dari segi minda daripada penjajahan diri kita sendiri. Jadi benda itu penting sebenarnya. Mungkin apa pengalaman ataupun inspirasi yang telah dikongsikan oleh Prof Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz ni dapat kita jadikan pedoman untuk kita betul-betul menjaga negara kita. Macam Prof Datuk cakap, 100 tahun itu adalah satu sebagai simbolik kepada negara kita, ketamadunan di negara Malaysia. Jadi inilah, mungkin ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang Prof Datuk berikan kepada kita semua, bukan mahasiswa baru saja. Mungkin saya ataupun semua mahasiswa UiTM se-Malaysia yang mempunyai 35 kampus, ataupun kita di UiTM ada 170,000 mahasiswa. Kita ke arah 200,000 mahasiswa. Jadi inilah tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Prof Datuk Dr. Syam Rahayu untuk kita menjaga negara kita. 36 tahun lagi kemerdekaan. Mungkin kita boleh tanya apakah cita-cita yang kita inginkan apabila kita mencapai 100 tahun. Marilah kita sama-sama fikir sejenak untuk kita sumbangkan kepada negara. Benda ni mungkin benda perkara yang biasa, ingin saya kongsikan. Apa yang kita boleh yang saya ingin kongsikan, iaitu jangan tanya apa negara boleh sumbangkan kepada kita, tapi apa yang kita boleh sumbangkan kepada negara Malaysia. Jadinya kita sebenarnya dah berada di penghujung. Saya sebenarnya rasa sedih lah. Sekejap je. Kali ini kita tak dapat jumpa mahasiswa baru secara fizikal macam dulu. Kita menjalani Minggu Destinasi Siswa secara fizikal. Waktu itu kita menggunakan DATC. Kita berkumpul ramai mahasiswa, 17,000, berpuluh ribu di dalam sebuah Kumpulan dewan. lah dia orang semua ni. Bukan diorang saja, saya sendiri pun kumpulan. Okey. Saya pun tak sempat. Jadi sebelum kita mendengarkan harapan daripada Prof Datuk yang tadi, mungkin marilah kita bersama-sama dengan keadaan pandemik sekarang ni, marilah kita mendapatkan suntikan vaksin kepada mahasiswa baru yang belum lagi mendapatkan suntikan vaksin. Boleh sahaja pergi mendapatkan vaksin secara walk-in di pusat PPV yang telah ditetapkan di setiap negeri. Bagi mahasiswa baru, kalau tiada kad pelajar, bawalah surat tawaran daripada UiTM untuk mendapatkan suntikan vaksin. Sebab kita ke arah daripada fasa pandemik ke endemik. InsyaAllah kalau kita dah selesai, semua dah vaksinasi dengan baik, mana tahu kita dapat berprogram secara fizikal. Inilah harapan kita semua untuk mempercepatkan, menyegerakan kadar vaksinasi ini. Jadi kepada mahasiswa baru, kita pun dah berada di penghujung. Mungkin kita boleh dengar sedikitlah harapan daripada Prof Datuk Dr. Syam Rahayu kepada anak bangsa, kepada mahasiswa UiTM, khususnya kepada adik-adik yang masih segar lagi yang melangkah ke alam universiti. Apakah harapan Prof Datuk kepada mahasiswa baru untuk negara yang kita cintai ini, iaitu negara Malaysia? Pastinya harapan saya ialah semoga kalian menjadi pewaris bangsa, perisai warisan. Maksud pewaris bangsa ini, kalian yang akan menjaga negara ini, memastikan negara ini kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dari segi fizikal dan rohaninya, dari segi raga dan jiwanya. Pastikan negara kita ini kekal menjadi negara yang merdeka. Yang keduanya, maksud perisai warisan itu, kita kekalkan nilai-nilai budaya tinggi kita. Kita kekalkan institusi Raja-Raja Melayu, kekalkan keunggulan bahasa Melayu yang dulu pernah menjadi lingua franca. Walaupun dalam tamadun atau empayar Melaka dahulu ada ratusan bahasa, tapi bahasa Melayu adalah bahasa utama atau lingua franca. Jagalah institusi-institusi warisan ini, kerana seperti lafaz saya tadi, kita belum tahu apakah perubahan kemodenan yang kita lakukan itu akan memberikan kita kejayaan yang hakiki. Apa dia kejayaan hakiki? Ialah mengekalkan identiti diri,
Kalau dalam konteks agama, mengekalkan tanggungjawab kita sebagai manusia ciptaan Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Dan untuk rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam, kekalkan nilai-nilai tinggi yang diajar oleh agama masing-masing, ya. Dan seterusnya, saya mengharapkan supaya kita juga dalam menjaga nilai-nilai warisan itu tidak lupa untuk kita menjadi dan berhasrat untuk menjadi pemimpin dunia. Sebab apa? Biarlah akar kita bertunjang di bumi, pucuknya menggapai langit. Itulah yang saya harapkan kepada kalian mahasiswa-mahasiswi. Bukan saja menjadi pemimpin di negara kita, tetapi marilah kita menjadi pemimpin dunia. Dan itu sebenarnya cita-cita dan harapan Universiti Teknologi Mara, globally renowned university. Jadi inilah yang kita mahu. Warga UiTM, mari kita tanamkan semangat kita dengan mencintai negara, mencintai agama, mencintai institusi warisan negara, tetapi pada masa yang sama bercita-cita untuk menjadi pemimpin dunia. Siapa tahu dalam kalangan kalian akan memenangi anugerah Nobel. Kita akan berbangga sebagai warga UiTM. Dan saya fikir itu saja pesanan saya. Sekali lagi saya ucapkan salam kenal, salam silaturahim dari Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Jangan lupa like, follow Facebook Kerusi dan juga Instagram Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Dan marilah kita berpartisipasi, terlibat dalam program-program yang Kerusi anjurkan. Saya nak bagi program yang utama bersama mahasiswa ialah kita adakan pada setiap hari Jumaat pukul 3 petang bual bicara bersama penyandang kerusi. Kalian boleh volunteer untuk menjadi moderator atau menjadi ahli panel. Kita berbicara tentang institusi Raja-Raja Melayu. Seterusnya saya ucapkan selamat maju jaya. Ingat pesan ayah, ingat pesan ibu, dengar kata guru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Kerusi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Datuk Dr. Syam Rayu atas perkongsian bersama kita hari ini bersama dengan mahasiswa baru Universiti Teknologi Mara. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah buat anda semua kerana anda telah menjadi sebahagian besar keluarga UiTM. Jadi saya mendoakan supaya anda semua menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang, bukan sahaja akademik, malahan menjadi pelajar yang cemerlang dari sudut kokurikulum dan juga kecemerlangan lain-lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan saya dan juga Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz selaku penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. InsyaAllah kalau kita mempunyai masa ataupun hari lagi yang lain, bolehlah kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu di lain masa, di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.